Bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi saya ingin memberikan perkongsian keberadaan Perdana Menteri kita, dan akhirnya rakyat Malaysia memberikan peringatan kepada Perdana Menteri kerana kesibukan, keaktifan yang bersungguh-sungguh, komitmen yang diberikan untuk mencari pelabur kepada negara kita. Selepas sekarang ini, selepas di Qatar dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat lawatan 2 hari di Republik Kyrgyzstan. Itu dia. Jadi hari ini saya ingin kongsikan kenyataan menarik ataupun peringatan menarik daripada rakyat Malaysia kepada Perdana Menteri kita. Kerja tu kerja juga, kesihatan kena jaga YB. Itu antara komen warga maya hari ini. Jadi usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang keluar negara dalam beberapa siri lawatannya untuk menarik pelabur global dan mengintai peluang kerjasama baru nampaknya menjadi perhatian warga maya. Dan terbaru adalah menerusi satu perkongsian di Facebook Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memaklumkan beliau akan terus ke Republik Kyrgyz selepas tugasan di Qatar selesai. Kata ini antara update daripada Perdana Menteri, katanya, saya akan terus ke Republik Kyrgyz untuk lawatan rasmi 2 hari. Di 2 hari seraya diapit delegasi kerajaan Malaysia, termasuklah Jemaah Menteri, dalam usaha untuk mengukuhkan hubungan selain mengintai peluang kerjasama baru antara dua negara itu. Sayugia Republik Kyrgyz ini adalah negara pertama yang dikunjungi dalam kerangka lawatan ke Asia Tengah, yang turut meliputi Kazakhstan dan juga Uzbekistan. Beberapa program rasmi dan tinjauan mesra telah diatur sepanjang lawatan ini sebelum saya dan delegasi berlepas ke destinasi berikutnya, yaitu Kazakhstan, ujar Perdana Menteri kita. Susulan perkongsian Anwar di laman sosialnya itu, warga maya yang menyifatkan pimpinan berusia 76 tahun itu sebagai seorang yang begitu aktif. Dan ini antara komen dan juga peringatan warga maya terhadap Perdana Menteri kita. Katanya, tengok cara kerja PMX ini, nak jadi malas pun rasa malu. Umur 70 tahun lebih, kederat dia, Masya Allah, komen Luqman Rosli. Dan seorang lagi memberikan komen, katanya, tak gerti penatkah PMX kita ni. Kami dok ikut FB, dalam FB ni pun penat. Akai dok tengok YB ni kerja tak berhenti. Riadsat kot YB, kerja tu kerja juga, katanya. Kesihatan kena juga, kena jaga juga YB. Itu antara kata-kata peringatan daripada Syahrul Baria Zulkifli pula. Atas kesungguhan yang ditunjukkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang lagi warga maya menggunakan nama Alan Tan yang membayangkan Malaysia akan menjadi harimau Asia di satu hari nanti. Katanya Malaysia bakal digelar semula harimau Asia di atas kerajinan Perdana Menteri kita, tulis lelaki berkenaan. Dan Abdul Manaf Sharif pula menzahirkan rasa kagum dengan tenaga yang dimiliki pengerusi Pakatan Harapan itu dan bertanyakan ubat apa yang digunakannya untuk kekal bertenaga. Katanya PMX boleh share dah ubat apa yang Datuk Seri pakai sampai tak tahu penat, katanya. Tenaga mengalahkan orang muda. Share lah sikit, komen pemuda itu. Hebat komen ini. Jadi untuk rekod lawatan rasmi, lawatan ringkas Datuk Seri Anwar ke Qatar telah berjaya menjana potensi ekspor barangan dan perkhidmatan bernilai kira-kira 700 juta ringgit. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tunku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang turut serta dalam lawatan selama 3 hari itu. Hari ini Anwar dan delegasi memulakan lawatan rasmi ke Kyrgyzstan, Kazakhstan dan juga Uzbekistan dari 15 hingga 19 Mei ini. Jadi mengiringi beliau dalam lawatan negara Asia Tengah itu adalah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan atau Tokmat, Menteri Pelancongan Seni Budaya dan Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim,
dan juga Menteri Pendidikan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Jadi ini antara yang berlaku sahabat-sahabat semua. Ya, bukan saya sendiri saja, tapi nampaknya ramai lagi yang begitu teruja ataupun tertanya-tanya dari mana datangnya tenaga Perdana Menteri kita ini. Ya, tidak habis-habis bekerja 24 darab 7 hari. Inilah Perdana Menteri kita yang sudah berusia 76 tahun. Benarkah? 76 tahun. Tapi dengan tenaga, dengan komitmen. Dan apa yang menjadi tanda tanya saya adalah apa yang memotivasikan Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua. Sedangkan Perdana Menteri kita ni tidak menerima 1 sen pun gaji ya sebagai Perdana Menteri maupun Menteri Kewangan. Yang diterimanya hanyalah allowance sebagai ahli parlimen, sahabat-sahabat semua. Tapi Perdana Menteri kita memiliki satu motivasi yang begitu tinggi untuk negara, untuk rakyat kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Perdana Menteri yang tidak habis-habis ya memberikan fokus 1001 peratus untuk negara kita dan juga untuk rakyat. Jadi sekali lagi sahabat semua, tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita. Dan memang betul apa yang dikatakan, dinyatakan bahawa Tengku Zafrul yang membuat kenyataan, kalau saya tidak salah kemarin sebenarnya, apabila katanya lawatan Perdana Menteri ke Qatar, jana potensi potensi ekspor ya pelaburan bernilai RM700 juta. Itu antara kenyataan daripada Tengku Zafrul. Dan hari ini kenyataan itu bukanlah semata-mata kenyataan, tetapi sudah pun disahkan bahawa potensi 700 juta itu akan masuk ya ke dalam negara kita. Jadi kalau kita lihat kenyataan daripada Menteri Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz ya mengatakan bahawa Malaysia ya semasa lawatan ke Qatar, Perdana Menteri berjaya menjana potensi ekspor barangan dan perkhidmatan bernilai kira-kira 700 juta ringgit. Tengku Zafrul berkata komitmen ya ekspor itu diterima daripada pelbagai pimpinan pelbagai pemimpin utama industri Qatar semasa mesyuarat meja bulat perniagaan bersama Perdana Menteri pada hari kemarin. Katanya alhamdulillah kita terima komitmen ekspor berjumlah RM700 juta sekaligus menunjukkan keyakinan syarikat Qatar terhadap produk dan perkhidmatan kita. Dan selain itu kita juga lihat potensi Asia Barat yang menjadi menjadi satu pasaran besar buat Malaysia yang kita boleh terokai, kata Tengku Zafrul kepada pemberita selepas Majlis Jamuan Makan Malam Perdana Menteri bersama dengan diaspora Malaysia, iaitu rakyat Malaysia yang berada di Qatar. Jadi terbaik sahabat semua, kita ucapkan tahniah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang memang tidak boleh disangkal lagi komitmen beliau walaupun tidak menerima gaji. Tapi komitmen yang diberikan itu seakan-akan gaji beliau 2 juta sebulan, sahabat-sahabat semua. Inilah. Bayangkan, kalau kerajaan PN sebelum ini ada di antara mereka yang dilantik sebagai menteri duta khas, bertaraf menteri-menteri. Kita pun tidak nampak apa sebenarnya sumbangan yang mereka lakukan. Hari ini, Perdana Menteri cara gaji termasuk juga kabinet dipotong 20%, sahabat-sahabat semua. Dan ini adalah antara kabinet yang kecil ketimbang kerajaan PAS dan Bersatu. 72 kalau saya tidak silap. Termasuk duta-duta khas yang goyang kaki, tidur, makan. Tapi puluhan ribu diterima setiap bulan. Inilah bezanya kerajaan yang begitu mementingkan rakyat ketimbang dengan pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan politik, parti dan sebagainya. Jadi sahabat semua, ini antara perkembangan terkini di mana keberadaan Perdana Menteri kita. Semalam 2 hari yang lalu berada di Qatar dan Datuk Seri menyatakan dia akan direct terus ke Republik Kyrgyzstan untuk 2 hari lawatan. Jadi kita mengharapkan lagi ada kemasukan pelaburan ke dalam negara kita. Yang mendapat manfaatnya bukan Perdana Menteri, sahabat semua. Dia belum menerima gaji. Tapi yang mendapat manfaat kepada pelaburan-pelaburan ini adalah rakyat Malaysia. Ya, kamu yang mendengar. Saya sendiri juga mendapat manfaat kepada semua ini. Sumbangan dari segi bantuan, subsidi dan sebagainya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Perdana Menteri kita. Jadi sahabat semua, sekiranya
Anda mahu untuk memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.